Baik. Tadi saya sebut bahawa ada ma nafi, ma isim mewakili, ma tanya. Ma ni kita tak ada cara nak bezakan dia. Tak ada tanda untuk bezakan ma tu. Kita kena tengok makna ayat baru kita boleh tahu ma tu jenis yang mana satu. Baik. Kita pindah ke ayat yang seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Mal Qari'ah. Terjemahannya, apakah hari yang menggemparkan itu? Baik, ada satu ma di situ. Terjemahan dia apakah? Kalau ma terjemahannya apakah, maka ma tu adalah ma tanya. Tak ada tanda kat situ. Ma tu ma tanya ke, ma nafi ke. Kat situ kita tahu ma tu ma tanya sebab itu terjemahan yang sesuai. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terjemahannya, hartanya, iaitu harta Abu Lahab. Harta Abu Lahab tidak dapat menolongnya, begitu juga apa yang dia telah usahakan. Baik, kat situ ada dua ma, dan dua ma itu maksudnya tak sama. Baik, ma yang pertama di depan ayat terjemahannya tidak. Ma yang pertama terjemahannya tidak. Ma yang kedua di tengah ayat tu terjemahan dia apa yang. Baik, saya ulang lagi sekali. Ada dua ma kat situ, tapi ma tu tak sama. Ma yang pertama di depan ayat terjemahannya tidak. Ma yang kedua di tengah ayat terjemahan dia apa yang. Tadi saya dah sebutkan bahawa ma nafi, ma tanya, ma isim mewakili ni tak ada tanda untuk kita kenal dia. Kita kena tengok kesesuaian dalam ayat. Baik, yang pertama ni terjemahan yang sesuai ialah tidak. Dia adalah ma nafi. Allah menafikan. Allah menafikan bahawa Abu Lahab harta dia tak dapat tolong dia pun. Kalau orang beriman, orang-orang yang beriman, harta yang dia gunakan untuk sedekah boleh tolong dia di hari akhirat nanti. Harta yang dia gunakan di akhirat, di dunia, semasa di dunia untuk bantu orang lain, boleh menolong dia di akhirat nanti. Dan apa yang dia telah usahakan, seperti anaknya, anak Abu Lahab tu nanti dekat akhirat tak boleh menolong dia. Kalau orang beriman, anak-anak orang yang beriman nanti di hari akhirat boleh menolong mereka. Anak boleh tolong bapa. Tapi kalau Abu Lahab ni, harta dia tak boleh tolong. Dan apa yang dia usahakan seperti anaknya pun tak boleh tolong dia. Baik, mudah-mudahan jelas di situ. Baik, seterusnya mari tengok contoh ma dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qutilal insanu ma akfarah. Terjemahannya, binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Baik, kat situ ada satu ma. Ma kat situ terjemahan dia alangkah. Kalau ma terjemahannya alangkah, ma tu akan jadi ma ta'ajjub. Baik, ma ta'ajjub ni kita boleh kenal. Sebab apa boleh kenal? Sebab ada tanda. Tanda ma ta'ajjub ni ialah selepasnya isim tafdil. Baik, isim tafdil ni isim yang ada makna lebih. Dari segi terjemahan, isim tafdil ni dia ada makna lebih. Kalau dari segi bahasa Arab, isim tafdil ni yang ada hamzah kat depan. Baik, mari saya sebut lebih jelas lagi. Katalah kita jumpa perkataan akbar. Baik, jumpa perkataan akbar maksudnya lebih besar. Ini adalah isim tafdil. Kalau depan dia ada ma, kalau ada ma, maka ma ni akan jadi ma ta'ajub. Sebab apa ma ta'ajub? Sebab ada isim tafdil. Ma campur dengan isim tafdil, maka dia akan jadi ma ta'ajub. Terjemahan dia alangkah. Baik, ma ta'ajub ni ma terpesona, ma pelik. Baik, pelik kenapa manusia boleh jadi sangat ingkar, sedangkan manusia ni makhluk yang Allah berikan akal, tapi dia boleh jadi sangat ingkar. Jadi itu satu yang perkara yang sangat pelik. Disebut kat situ alangkah kapirnya manusia ni. Alangkah kat sini adalah ta'ajub. Ta'ajub, nak kenal dia ada tanda. Tandanya ialah isim tafdil. Baik, mari tengok contoh yang seterusnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda. Ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar. Terjemahannya, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan seksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Baik, tengok kat situ perkataan ma. Baik, perkataan ma di tengah-tengah ayat ini terjemahan dia alangkah. Baik, ma di sini ialah ma ta'ajub. Tadi saya sebutkan bahawa kalau ma tanya, ma isim mewakili, ma nafi, kita nak kenal dia tak ada tanda, kita kena tengok makna ayat. Tapi kalau ma ta'ajub ni ada tanda je. Tandanya ialah selepasnya isim tafdil. Macam mana nak kenal isim tafdil? Isim tafdil ni terjemahannya ada perkataan lebih, ataupun dari segi bahasa Arabnya dia ada hamzah kat depan ni. Asal perkataan asbara ni terjemahan asalnya lebih sabar atau lebih berani. Tapi kat sini ada ma ta'ajub, jadi terjemahan dia dah bertukar. Terjemahannya bertukar jadi alangkah sabarnya. Asalnya asbara tu lebih sabar, tapi bila tambah ma, terjemahannya bertukar jadi alangkah sabarnya. Ma kat situ ialah ma ta'ajub. Kita tahu dia ma ta'ajub sebab selepas dia isim tafdil, isim yang ada hamzah kat depan. Baik, mudah-mudahan jelas tentang jenis-jenis ma ni. Kita kembali ke surah Yasin tadi. Kita pindah ke kalimat yang seterusnya, ta'tihim. Ada dua patah perkataan di situ. Perkataan yang pertama, ta'ti, terjemahannya dia datang. Kemudian him, terjemahannya mereka. Baik, mari tengok jenis perkataan ni. Dia datang itu adalah fi'il mudhari'. Tanda fi'il mudhari' di situ ada huruf ta. Kemudian him, mereka itu domir muttasil. Orang Melayu panggil ganti nama diri melekat. Baik, seterusnya kalimat yang berikutnya min dari. Ini adalah haraf jar. Bukti dia haraf jar ada dalam ayat tu. Bukti dalam dia adalah haraf jar. Isim selepasnya berbaris bawah. Tengok kat sini, ayati baris bawah sebab min. Ayatin ni baris bawah pun sebab min juga. Jadi berdasarkan ayat ni jelas menunjukkan bahawa min tu adalah haraf jar. Baik, seterusnya kalimat yang berikutnya ayatin, terjemahannya tanda. Ini adalah kalimat isim. Di ujungnya ada tanwin. Tanwin tu ialah tanda isim. Mari kita ulang kaji sikit. Dalam bahasa Arab, isim ni ada tanda. Tanda yang pertama alif lam, yang kedua tanwin, yang ketiga baris bawah. Kat sini tanda isim kat sini ialah tanwin dan baris bawah. Tanwin dan baris bawah ni ialah tanda menunjukkan kalimat ini kalimat isim. Baik, persoalannya kenapa letak tanwin? Baik, kerana di depannya tak ada alif lam. Isim kalau tak ada alif lam kena letak tanwin. Isim kalau ada tanwin bermakna isim tu umum. Kalau khusus kita letak alif lam. Baik, kalimat yang berikutnya min, terjemahannya dari. Kita dah jumpa tadi, kita ulang sekali pintas. Min ni haraf jar, orang Melayu panggil haraf baris bawah. Bukti dia haraf jar ada dalam ayat tadi. Bukti min ni haraf jar, isim selepasnya berbaris bawah di hujung. Baik, seterusnya kalimat yang berikutnya ayati, terjemahannya tanda-tanda. Ini adalah kalimat isim. Di hujungnya berbaris bawah menandakan dia adalah kalimat isim. Tadi saya sebutkan bahawa tanda isim ada 3. Yang pertama alif lam, yang kedua tanwin, yang ketiga baris bawah. Kat sini hujungnya baris bawah. Baris bawah tu menandakan ini adalah kalimat isim. Kemudian di ujungnya ada alif ta. Alif ta tu tanda jamak muannas salim. Baik, orang Arab kata kalau ada ta marbutah itu tanda muannas. Kalau ada alif ta itu tanda jamak muannas. Kalau jumpa perkataan muslimah, muslimah ada ta, itu menandakan muslimah tu muannas.
tapi bilangannya 1. Tapi kalau muslimat ada alif ta, itu tanda jamak muannas salim. Jumpa perkataan hadirah. Hadirah tu muannas sebab ada ta dekat ujung. Ta tu ta marbutah. Tapi kalau hadirat ada alif ta, itu tanda jamak muannas salim. Baik, perkataan yang berikutnya Rabbihim. Ada 2 patah perkataan. Terjemahannya Tuhan mereka. Baik, Rabbi maknanya Tuhan, Him tu mereka. Baik, Rabbi Tuhan adalah isim, Him tu domir muttasil. Kalau jumpa isim dengan domir muttasil, dia akan jadi mudhaf dengan mudhaf ilaih. Baik, mari ulang kaji sikit. Mudhaf ni isim yang umum. Dia tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Sepatutnya isim kalau umum, kalau tak ada alif lam, hujung kena letak tanwin. Tapi dia ni dikhususkan oleh isim selepasnya. Tuhan ni umum, tapi dia dikhususkan oleh isim selepas dia. Baik, mereka kat sini mengkhususkan perkataan Tuhan. Dia berfungsi sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ni dia mengkhususkan. Kalau mudhaf ni dia isim umum. Dia yang umum tapi dia dikhususkan oleh mudhaf ilaih. Baik, 2 isim ini dia berpasangan, kita tidak boleh memisahkan dia. Baik, seterusnya kalimat yang berikutnya illa, terjemahannya kecuali. Ini adalah haraf pengecualian. Orang Arab panggil haraf istisna. Dalam zikir kita selalu sebut la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Baik, seterusnya kalimat yang berikutnya kanu. Terjemahannya mereka telah adalah. Ini adalah fi'il madi. Di ujungnya ada waw alif. Waw alif tu tanda ganti nama diri mereka. Ulang lagi sekali. Perkataan ni ada telah, menunjukkan dia fi'il madi. Di hujungnya ada waw alif. Waw alif tu menunjukkan ganti nama diri dalam fi'il madi tu ialah mereka. Baik, mereka sebenarnya dalam bahasa Arab hum. Tapi dekat fi'il tak perlu sebut hum. Dekat fi'il madi tak perlu sebut hum. Letak tanda saja. Dekat fi'il ganti nama diri kena tersembunyi, tapi kena letak tanda. Kita kena ingatlah tandanya. Kalau mereka, tandanya ialah waw alif. Kalau saya letak alif saja, mereka berdua. Kalau saya tak letak waw, tak letak alif, ganti nama dirinya akan jadi dia. Asal kalimat ni kana. Kalau kana dia. Kalau kanu mereka. Baik, seterusnya. Baik, kalimat yang berikutnya anha. Ada 2 patah perkataan tu. Yang pertama an, terjemahannya tentang. Kemudian ha, terjemahan dia nya. Baik, ada 2 patah perkataan. Yang pertama tentang tu haruf jar. Ha tu domir muttasil. Orang Melayu panggil ganti nama diri melekat. Ha ni muannas. Dia merujuk kepada ayatin tadi. Baik, ayatin tadi muannas sebab ada ta marbutah. Sebarang ganti nama diri yang merujuk kepada ayatin tu mestilah muannas. Jadi kat sini digunakan ha. Kalau muzakkar kita guna hu. Tapi kat sini muannas, jadi kena gunakan ha. Baik, seterusnya kalimat yang terakhir mu'ridin. Terjemahannya orang-orang yang berpaling. Baik, kalau tengok terjemahannya tak ada ganti nama diri tersembunyi, jadi dia adalah kalimat isim. Tapi kalau tengok tanda isim tak ada kat situ. Kat situ tak ada alif lam, tak ada tanwin, tak ada baris bawah. Baik, tak ada tanda isim yang 3 tu. Tapi kalau tengok makna dia, kita kata bahawa dia adalah kalimat isim. Baik, dari segi makna, isim ni dia tak ada ganti nama diri tersembunyi. Kalau fi'il ada ganti nama diri tersembunyi, manakala isim tak ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, seterusnya tengok dekat ujung kalimat tu. Ujung kalimat tu ada yanun. Yanun tu ialah tanda jamak. Ulang lagi sekali, hujungnya ada yanun. Yanun tu adalah tanda jamak.
Nama penuh dia jamak muzakkar salim. Kita selalu dengar perkataan muslimin. Muslimin tu jamak, maksudnya orang-orang Islam. Kita selalu jumpa perkataan mukhlisin. Mukhlisin tu orang-orang yang ikhlas. Itu jamak muzakkar salim juga. Kita selalu dengar perkataan mukminin, orang-orang yang beriman. Itu pun jamak muzakkar salim sebab ada ya nun dekat ujung. Baik, seterusnya kita tengok pattern dia. Mu'ridin tu kalau buang ya nun, mu'rid sama pattern dengan muf'il. Baik, kenapa saya kata sama? Sebab kat situ depannya ada mim. Depannya ada mim baris depan, kemudian huruf tengahnya baris bawah. Baik, saya kata patternnya sama dengan muf'il sebab depannya ada tambah mim, kemudian huruf tengah, huruf ketiga dia ni baris bawah. Baik, kalau pattern muf'il ni bermakna dia adalah isim fa'il. Isim fa'il ni pattern dia ada banyak. Pattern yang asal dia pattern asal dia fa'il, tapi muf'il ni pattern yang lain. Dia isim fa'il juga tapi dia pattern yang lain. Mari kita ulang kaji sikit. Kita nak ulang kaji tentang isim fa'il yang menggunakan pattern muf'il. Baik, secara asasnya pattern isim fa'il ialah fa'il. Contohnya kafir, jahil, fasik, kafir. Baik, itu pattern yang asas. Kalau yang ni pattern yang lain tapi dia isim fa'il juga. Mari kita bincang lebih detail. Baik, ada isim fa'il yang menggunakan pattern muf'il. Maksud pattern muf'il tu ialah dia ada mim dengan tengah dia baris bawah. Baik, contoh isim fa'il banyak kali kita jumpa. Contohnya perkataan muslim. Muslim sama pattern dengan muf'il. Mufti, mu'min, mursyid, mukhlis, muflis, musyrik. Ini semua adalah isim fa'il. Semua perkataan ni kita selalu dengar dalam bahasa Melayu. Dan semua perkataan ni dia ada pattern dia. Pattern dia ialah dia ada tambah mim dekat depan. Mim tu baris depan. Lepas tu huruf kedua mati, huruf ketiganya baris bawah. Baik, ini semua adalah isim fa'il. Terjemahan dia ada perkataan orang yang. Baik, biasanya pattern yang begini ada me dengan kan ya. Biasanya ada me dengan kan. Contoh mursyid, orang yang menunjukkan. Mufti, orang yang memfatwakan. Muslim, orang yang menyerahkan. Musyrik, orang yang menyekutukan. Baik, semua ni biasanya ada me dengan kan, tapi tidak semualah. Mukhlis, orang yang ikhlas. Mukmin, orang yang beriman, tak ada me dengan kan. Muflis ni orang yang rugi. Baik, orang yang rugi ataupun bahasa Melayu sebut muflis juga. Orang Melayu ambil perkataan bahasa Arab sebenarnya. Baik, saya ulang lagi sekali. Biasanya kalau pattern isim fa'il tu dia guna pattern muf'il, biasanya ada me dengan kan, tapi tak semua. Baik, mari kita bincang lebih detail lagi. Baik, saya ulang lagi sekali. Isim fa'il ni isim yang terjemahannya ada perkataan orang yang. Pattern asal dia ialah fa'il, tapi yang ni pattern dia lain sikit. Pattern dia muf'il. Baik, kenapa yang isim fa'il ni guna pattern muf'il? Sebabnya orang Arab kata dia punya asal fi'il madi dia. Fi'il madi dia ada hamzah. Kalau fi'il madi ada hamzah, dia punya isim fa'il kena guna pattern muf'il. Baik, dekat fi'il madi dia ada hamzah. Hamzah tu biasanya me dengan kan. Tukar ke isim fa'il, buang hamzah tu, gantikan dengan mim baris depan. Contohnya perkataan ahya. Baik, ahya ni fi'il madi ya. Dalam doa kita selalu sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik, apa terjemahan ahya tu? Baik, terjemahannya confirm ada dia telah. Confirm ada dia telah sebab fi'il madi, dan ada me dengan kan sebab ada hamzah. Baik, mari tengok terjemahan. Ahya terjemahannya dia telah menghidupkan. Baik, kita nak tukar ke isim fa'il, kita mesti buang hamzah tu, gantikan dengan mim.
Mim tu kena bagi depan, bunyinya akan jadi muhyi. Baik, muhyi maksudnya orang yang menghidupkan. Perdana Menteri kita sekarang namanya Muhyiddin. Muhyiddin maksudnya orang yang menghidupkan agama. Baik, perkataan muhyi terjemahannya ada perkataan orang yang, sebab dia isim fa'il. Baik, isim fa'il selalu guna pattern fa'il, seperti kafir, fasik. Kenapa tak ada guna pattern fa'il ni? Baik, yang ni dia tak guna pattern fa'il, dia guna pattern muf'il sebab dia ada ma dengan kan. Baik, dia ada ma dengan kan. Fi'il madi dia ada ma dengan kan. Asal dia punya fi'il madi dia 4 huruf. Fi'il madi dia 4 huruf sebab ada hamzah. Kalau fi'il madi ada hamzah, dia punya isim fa'il kena buang hamzah tu, gantikan dengan mim. Baik, mari tengok contoh yang lain. Contoh yang lain, perkataan afta. Afta. Selalu kita dengar perkataan fatwa. Yang ni afta ada hamzah. Baik, kalau ada hamzah tu terjemahannya ada ma dengan kan. Baik, afta maksudnya dia telah memfatwakan. Kalau orang yang memfatwakan dalam bahasa Arab, mufti. Baik, mufti maksudnya orang yang memfatwakan. Ini adalah isim fa'il, jadi terjemahannya ada perkataan orang yang. Isim fa'il ni sepatutnya guna pattern fa'il, tapi kat sini dia guna pattern lain. Kat sini dia guna pattern muf'il. Sebab apa? Sebab fi'il madi dia 4 huruf. Fi'il madi dia ada hamzah. Baik, mari kita tengok contoh isim fa'il yang menggunakan pattern muf'il dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Terjemahan dia, dan janganlah kamu berkehendak pada kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. Baik, tengok kat situ perkataan al-mufsidin. Baik, al-mufsidin tu adalah isim fa'il. Baik, macam mana kita nak tahu dia isim fa'il? Kita tengok pattern dia. Mufsidin tu sama pattern dengan muf'il. Baik, ada mim. Huruf kedua mati. Huruf ketiganya pada bawah. Baik, yang alif lam ni buang. Alif lam ni tanda isim tu khusus. Ya nun tu tanda jamak. Buang ya nun, buang alif lam. Tinggal mufsid, sama pattern dengan muf'il. Jadi dia adalah isim fa'il. Baik, kenapa guna pattern muf'il ni? Sebab fi'il madi dia 4 huruf. Fi'il madi dia ada hamzah. Baik, fi'il madi dia afsada. Afsada maksudnya dia telah merosakkan. Baik, kalau mufsid maksudnya orang yang merosakkan. Kat sini ditambah alif lam sebab isim tu khusus. Ya nun dekat ujung tu tanda jamak muzakkar salim. Baik, mudah-mudahan jelas di situ. Baik, habis setakat itu saja perbincangan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan kita faham apa yang kita bincangkan. Nanti kita buat latihan dalam grup WhatsApp seperti biasa. Mudah-mudahan dengan latihan tu kita lebih faham dan lebih ingat teori yang kita bincangkan ini, insya-Allah. Baik, setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita mengakhiri pengajian kita pada pagi ini, pada rakaman kali ini, dengan membaca tasbih kafarah dari surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi pada dalam grup WhatsApp nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.